Ini berdasarkan riwayat daripada Al-Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi di dalam Asy-Syama'il. Jadi Nabi wafat pada waktu duha, hari Isnin. Hari Isnin. Jadi Nabi wafat pada hari Nabi dilahirkan. Ini hari Isnin. Hari Isnin, hari Nabi diutus oleh Allah. Hari Isnin, hari Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah waktu hijrah. Hari Isnin adalah hari Nabi dilahirkan. Hari Isnin juga adalah hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu bila? Waktu duha. Ini berdasarkan hadis riwayat Sayyiduna Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il. Terus daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, akhiru nadhratin nadhartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfu sitarati yawm itsnaini fa nadhartu ila wajhihi ka'annahu waraqahu mushafin. Naam. Jadi kata Sayyiduna Anas, akhir pandangan yang saya memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazartuha, ini nazartu nazrah, saya melihat kepada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kashfus sitarati yaumal itsnain, Nabi telah membuka sitarah pada hari Isnin. Rumah Nabi kan sebelah masjid. Jadi waktu Nabi pagi tersebut, Nabi buka sitarah, kain sitar yang menutupi di antara rumah Nabi dengan masjid. Nabi selak kain tersebut, dan waktu itu kata Sayyidina Anas, saya melihat wajah Nabi yang terakhir pada waktu tersebut. Dan kata beliau, fa nazartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushaf, saya melihat pada wajah Nabi seakan-akan wajah Nabi seperti helaian kertas mushaf. Baik, di sini bila mana Sayyidina Anas menyamakan Nabi, wajah Nabi seperti waraqatu mushaf, baik, maksud dia apa? Pada putihnya wajah Nabi? Tidak, bukan hanya sekadar putih, tetapi dengan maksud bercahaya. Itu disebut merupakan kinayah kepada cantik dan bercahayanya wajah baginda, seakan-akan helaian mushaf. Karena helaian mushaf padanya kertas dan juga ada tulisan, ya, Al-Quranul Karim, dan itu menambahkan kecantikan tersebut. Boleh? Terus wan nasu khalfa Abi Bakrin fakada an-nasu an yattaribu fa ashar. Jadi manusia pada waktu itu para sahabat sedang solat di belakang Sayyidina Abu Bakar. Dan fakada an-nasu an yattaribu, orang ramai pada waktu itu jadi kacau karena melihat Nabi SAW keluar, karena gembira dengan kesihatan Nabi. Bila tengok Nabi keluar dan wajah Nabi ceria pada waktu tersebut, nampak bercahaya wajah Rasulullah. Bila dibuka sitar macam tu, maka sahabat seronok pada waktu tu karena alhamdulillah Nabi dah semakin sihat. Bila menjadi macam tu, kadan nasu an yattaribu, semua orang jadi macam kacau pada waktu tersebut. Perempuan menepuk tangan mereka ni di belakang macam ni, kerana nak tegur Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah ada. Dan para wanita lelaki pula ada yang sebut subhanallah, subhanallah, sebut macam tu. Seorang lelaki nak maklumkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa Rasulullah keluar pada waktu tersebut. Ni waktu bila ni? Waktu subuh. Ya. Fa asyara ila an-nas an isbutu wa Abu Bakrin ya ummuhum. Dan Nabi SAW bagi isyarat kepada orang ramai agar tenang, jangan buat sebab sabar. Jadi jangan jadi kacau. Wa Abu Bakrin ya ummuhum, dan Sayyidina Abu Bakar waktu itu menjadi imam mereka. Wa alqas sijfa atau sajfa, dan waktu itu Sayyidina Nabi SAW pun menurunkan kembali kain sitar. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir dzalikal yaum, dan Nabi wafat pada akhir hari tersebut. Dalam riwayat sebut waktu duha, sekarang disebut akhir dzalikal yaum, maksudnya waktu asar. Baik, macam mana nak gabung di antara dua riwayat ni? Ustaz sebut dalam syair waktu duha, dalam hadis waktu asar. Mana yang betul? Kata ulama, dua-dua betul. Macam mana nak gabung? Sebelum kita batalkan salah satu hadis, ulama kata kena jamak dulu, gabungkan dulu kalau dibolehkan untuk gabung. Digabungkan hadis ini dengan makna apa? Nabi wafat pada waktu duha, diketahui dengan pasti Nabi wafat secara pasti waktu asar. Maka kerana itu Sayyidina Anas sebut Nabi wafat pada waktu asar. Akhir zalikal yaum maknanya diketahui secara pasti. Maksudnya para sahabat waktu itu masih lagi khilaf, tak pasti lagi macam mana keadaan Rasulullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan Nabi tidak wafat. Siapa yang kata Nabi wafat, aku pancung dengan pedang. Sayyidina Abu Bakar pada pagi selepas subuh ni terus balik ke kampung. Isteri dia yang
kedua. Sayyidina Abu Bakar balik ke kampung satu lagi. Waktu tengah solat di masjid tersebut pada waktu duha, orang ramai menghantar Sayyidina Salim radhiyallahu anhu, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hamba yang soleh, dihantar pada waktu tersebut untuk memanggil Sayyidina Abu Bakar. Jadi waktu Sayyidina Salim sampai di masjid, sedang Sayyidina Abu Bakar sedang solat pada waktu tersebut di kampung beliau yang hampir dengan Masjid Nabawi juga. Maka Sayyidina Abu Bakar dah dengar dah Sayyidina Salim dah menangis pada waktu tersebut, teriak teruk. Terus dia pusing, dia tanya, adakah Rasulullah dah wafat? Sayyidina Abu Bakar tahu dah Rasulullah wafat pada hari ini. Kata Sayyidina Salim, dia semua panggil kamu, kerana semua orang tak pasti. Sayyidina Umar sedang mengamuk pada waktu tersebut, siapa yang kata Rasulullah mati, maka saya akan pancung dengan pedang ni. Rasulullah hanya pergi bertemu dengan Allah sebentar, seperti Nabi Musa AS bertemu dengan Allah, kemudian patah balik semula. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, siap, kita pergi sekali. Sampai di rumah Rasulullah, maka dibuka jalan oleh para sahabat. Semua kata, buka jalan, ni sahabat Nabi nak lalu, ini Sayyidina Abu Bakar. Sampai saja depan Nabi SAW, terus Sayyidina Abu Bakar selak kain yang menutupi wajah Rasulullah, dan beliau berkata, cantiknya kamu ya Rasulullah, hidup kamu cantik, wafat kamu juga cantik ya Rasulullah. Maksudnya wajah Nabi sangat bercahaya, segak semua. Maka diciumnya Nabi dan menangis pada waktu tersebut. Dicium dan dia menangis pada waktu tersebut. Kemudian dia keluar dan dia sebut kepada Sayyidina Umar, dia sebut kepada orang ramai, ya, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan rasul, yang diutuskan kepada kalian. Dibacakan ayat tersebut. Para sahabat kata, bila mana Sayyidina Abu Bakar baca ayat tadi, seakan-akan ni adalah kali pertama kami dengar ayat itu dibaca. Padahal kami pun hafal ayat tersebut. Tapi yang mampu untuk memahami ayat tadi pada situasi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni menyimpan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu bila mana turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, turun ayat tadi, para sahabat gembira kerana Islam telah sempurna pada waktu tersebut. Jadi syariat telah sempurna pada waktu itu. Nabi kita Sayyidina Abu Bakar menangis. Orang lain seronok, dia seorang teriak. Orang tanya kepada dia, kenapa kamu menangis? Sedangkan orang semua seronok kerana syariat dah sempurna. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada yang sempurna melainkan akan ada selepasnya kekurangan. Apa dia yang kurangnya? Baginda Nabi akan diangkat oleh Allah. Karena setelah sempurna syariat, Allah telah selesaikan urusannya dengan Nabi kita Muhammad, maka akan diangkatlah Nabi Muhammad kepada Allah. Itu saya menangis, kata apa? Karena akan berpisah dengan baginda Nabi SAW. Maka sahabat waktu itu baru menangis. Sahabat kata, kami tak faham macam dia faham. Sebelum ni kami tak faham. Kami ingat seronok saja dengan ayat tersebut. Rupanya beliau memahami lebih daripada itu lagi. Karena itu ketika mana berlaku peristiwa meletakkan di mana Nabi nak dimakamkan, Sayyidina Abu Bakar lah yang menyelesaikan urusan tersebut. Karena ilmu tadi ada pada beliau. Lepas tu kata, kalau tidak ada sesuatu, maka ada pada Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi wafat, ilmunya ada pada Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Bakar, aku dengan Abu Bakar ini adalah seumpama sepasang capal, cuma aku melebihi beliau dengan kenabian. Sayyidina Abu Bakar tidak mampu untuk menahan kerinduan dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, dia hanya mampu bertahan 2 tahun saja. Itu pun dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, setiap malam saya melihat Sayyiduna Abu Bakar menangis setiap malam. Dia akan duduk di tiang, kemudian dia akan angkat lututnya dan dipeluk lututnya pada waktu tersebut, dan kemudian dia akan sebut wa nabiyyah, wa nabiyyah, maksudnya wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Sebutnya itu setiap malam sampai tertidur. Jadi kerinduan dia dengan Rasulullah itu tak mampu ditanggung. Kata Nabi sebut, aku dengan Abu Bakar seperti sepasang capal. Baik, kalau hilang satu pasang, satu belah capal, adakah satu capal ni boleh bergerak? Tak boleh gerak dah. Nabi dah hilang dah satu. Nabi kata, aku mendahuluinya dengan kenabian. Dia ke belakang sikit kerana dia tidak Nabi. Tapi kami seperti sepasang capal. Baik, capal kalau duduk sekali baru boleh berjalan. Kalau kata hilang salah satunya, satu capal lagi dipakai, tak
dia macam seakan-akan tak boleh nak bergerak dah pada waktu tersebut. Begitulah keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalaulah kita yang dengar kisah tentang Nabi wafat pun sudah berasa dalam hati kita, bagaimana dengan sahabat yang pada waktu tersebut hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidina Bilal setelah wafatnya Nabi, keluar dia daripada Makkah, Madinah, keluar terus. Tak duduk di Madinah dia. Kenapa dia tak boleh duduk di Madinah? Kerana dia tidak boleh tengok setiap tanah di Madinah. Kerana setiap tempat ini ada kenangan dia dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar ke mana? Pergi ke Syam. Tinggal di Syam. Sampailah Nabi hadir dalam mimpi beliau. Nabi kata, "Wahai Bilal, keras hati kamu." Kata Rasulullah, "Saya mohon ampun ya Rasulullah, saya tidak berniat macam tu." Kata, "Kamu lama tak datang lawat saya," kata Nabi. Terus disiapkan barang-barang dia dan esoknya terus bergerak ke Madinah. Sampai di Madinah, tengok makam Nabi, menangis dia. Menangis sungguh-sungguh. Rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah datangnya cucu Nabi kita Muhammad, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, menegur beliau, dan dia pusing tengok cucu Nabi dua orang ni muka macam dengan Rasulullah. Maka tambah lagi rindu dia, peluk kedua-dua orang ni. Dua orang ni pula minta untuk azan pada waktu tersebut. Kata, "Wahai datuk kami, azanlah." Bukan datuk, wahai wahai bapa saudara kami, azanlah. Kami nak dengar azan pada zaman Nabi SAW. Dia kata, "Saya tak mampu dah nak azan." Tak boleh. Kata azan. Jadi dia takut Nabi murka dengan beliau disebabkan kerana menolak permintaan dua cucu ni, maka Sayyidina Bilal azan pada waktu tersebut. Sampai tak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengsan dia. Tak mampu. Sebut Allahu Akbar saja gegak gempita habis Madinah Al-Munawwarah. Satu Madinah gegak gempita. Orang semua keluar datang ke masjid kerana mereka menyangka Nabi hidup balik. Kerana azan ni tak pernah didengar melainkan pada zaman Rasulullah. Jadi mereka ingat Rasulullah bangun semula di balik semula zaman tersebut. Mereka datang dan pada waktu tersebut dilihat Sayyidina Bilal bin Rabah sedang melaungkan azan. Ini peristiwa ini mengingatkan mereka kepada nostalgia lama mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasul pernah sebut kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, waktu Sayyidina Muaz dihantar oleh Nabi. Sayyidina Muaz nak ke Yaman, jadi khadi di Yaman, umur 18 tahun. Sayyidina Muaz orang muda dan disebut oleh Nabi bahawa a'lamukum bil halal wal haram Muaz, yang paling mengetahui hukum halal dan haram, yakni faqih di kalangan umat ini adalah Sayyidina Muaz bin Jabal. Dibawa Sayyidina Muaz sampai Nabi yang tolong bawa. Sayyidina Muaz duduk atas kuda, Sayyidina Rasul yang tarik tali kuda tersebut. Nabi duduk bawah, Nabi tarik slow jalan sampai di hujung kota Madinah. Nabi pun kata kepada Sayyidina Muaz, "Wahai Muaz, kalau kamu nanti nak berhukum, kamu nak berhukum dengan apa?" Kata dia, "Bi kitabillah," dengan kitab Allah ya Rasulullah. Baik, kalau tidak ada dalam kitabullah, kamu nak hukum dengan apa? Bi sunnati Rasul, dengan sunnahnya Rasulullah. Baik, kalau tidak ada dalam sunnah, kata Sayyidina Muaz, "Ajtahidu wala alu," saya akan berijtihad dan tidak akan lebih-lebih ya Rasulullah. Saya akan berijtihad. Maka Nabi seronok waktu itu dan Nabi tepuk dada Sayyidina Muaz. Kata, "Saya redha dengan kamu wahai Muaz." Dan kata Rasulullah, "Dan ini adalah kali terakhir kamu akan jumpa dengan aku," kata Nabi. "Ini terakhir kamu jumpa. Lepas ni kamu tak jumpa aku dah," kata Nabi. Waktu tu Sayyidina Muaz menangis sungguh. Dan sungguh dia balik setelah Nabi wafat. Dia peluk Nabi dan dia kata, Nabi kata, "Ni terakhir kamu jumpa. Kamu tak akan jumpa aku dah selepas ni, wahai Muaz." Terus dimakamkan jasad baginda yang suci di tempat rohnya diangkat dengan pasti. Ini panduan sahabatnya yang setia, Sayyiduna Abu Bakar yang mulia. Naam. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di tempat baginda Rasul diwafatkan oleh Allah. Jadi para sahabat bincang waktu tersebut, nak dimakamkan Nabi ni di mana tempat dia? Adakah di Baqi'? Adakah di Makkah Al-Mukarramah, patah balik semula ke negara baginda? Ataupun dimakamkan di Baitul Maqdis bersebelahan dengan bapa Nabi, datuk Nabi, iaitu Sayyidina Ibrahim? Ataupun nak dimakamkan Allahumma salli ala Muhammad dalam Masjid Nabawi? Macam mana nak dimakamkan ni? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa tidaklah seorang Nabi itu diangkat oleh Allah melainkan di tempat yang mana dia suka ataupun Allah suka
untuk dia ditanam di situ. Dalam hadis disebut ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi idfinuhu fi mawdi'i firashihi. Nabi wafat di atas katil, maka kata Sayyidina Abu Bakar, Allah tidak akan menarik nyawa seorang rasul melainkan Allah suka Nabi tadi wafat dimakamkan di situ. Maka tanamlah beliau di tempat katilnya beliau. Maka diubah katil dan dimakamkan Nabi di situ dalam bilik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang bagi panduan ni? Sayyidina Abu Bakar. Orang lain tak ada ilmu ni, beliau ada ilmu tersebut. Dia tahu di mana Nabi perlu dimakamkan. Terus pemergian junjungan yang dikasihi, musibah yang besar buat umat ini. Ya, betul. Ada seorang ulama ada karang kitab tajuknya Musibatul Ummah bi wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah ummah ini kerana kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita yang tak lihat pun terasa, lebih lagi keadaan sahabatnya. Kalau kita yang tak tengok pun terasa bagaimana peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang kematian anaknya, seorang yang siapa yang kematian anak lelakinya atau anak perempuannya ketika kecil, maka Nabi kata kalau dia bersabar, maka baginya syurga Allah Ta'ala. Kalau dia mati 2 orang anak dia. Seorang sahabat tanya, kalau seorang macam mana ya Rasulullah? Ya, kalau seorang sekalipun. Nah, lepas tu kalau Allah Sayyidina Muhammad kemudian ditambah, Nabi kata kalau kata kehilangan yang lebih besar dibandingkan dengan anak dengan aku, kata Nabi, ada benda yang lebih besar lagi yang sepatutnya mereka sedih, iaitu kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kehilangan aku lebih besar daripada kehilangan anak dia sendiri. Nampak tak? Kerana kehilangan Rasulullah SAW adalah musibah buat umat Nabi Muhammad SAW, kerana kita tidak lagi mampu untuk melihat dan juga memandang kepada wajah Nabi secara terus pada waktu tersebut. Tapi nanti disebut oleh Nabi mengatakan bahawa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku baik untuk kalian, mati aku juga baik untuk kalian, kata Nabi. Karena Nabi tetap akan mendoakan kepada umatnya di alam barzakh, tetap mendoakan kepada kita semua. Kata Anas terus. Kata Anas, kekasih Nabi yang mulia, wafat Nabi gelaplah alam buana. Bersyukurlah wahai saudaraku semua, dikurnia akan Nabi yang sempurna, juga dikurnia akan sahabatnya, tidak lelah menyebarkan ajarannya. Jika tak kerana mereka semua, tak kecapi nikmat Islam iman kita. Jadi ini adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu dengan diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyiduna Anas bin Malik, pada hari Nabi kita masuk ke dalam Madinah, adha'a kulla syai', adha'a minha kulla syai', maksudnya bercahaya seluruhnya kerana Nabi kita masuk pada waktu tersebut. Tapi pada hari Rasulullah wafat, azlama minha kulla syai', gelaplah alam ini, kata beliau, tak ada apa dah. Jadi kami ini masih tidak redha pada waktu tersebut, sehinggalah kami sendiri mengingkari diri kami pada waktu itu. Kami mengingkari keadaan kami pada waktu tersebut. Apa maksud mengingkari keadaan kami pada waktu tersebut? Maksudnya kami sedar jiwa kami semakin keras pada waktu itu kerana tidak ada Rasulullah SAW. Seperti mana para sahabat merasai ketiadaan Nabi tadi dengan perubahan jiwa mereka. Itu hanya baru berpisah dalam satu masa detik sahaja. Bagi mereka dah kata kami dah berubah dah perasaan dalaman ni, dah rasa macam keras sedikit. Nampak tak? Bagaimana dengan kita yang jauh dengan Rasulullah SAW? Lepas tu nak bagi hati sentiasa bening, sentiasa lembut dan sebagainya, maka lazimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kerana salawat akan sampai kepada Rasulullah terus. Kerana ada malaikat Allah yang mana akan bertugas menjaga salawat Nabi. Malaikat ni tugasnya hanya mendengar salawat dan kemudian menyampaikan salawat tadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi lazimkan salawat, insya-Allah akan bersambung kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.